الضحى ضحاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرات قدراتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان حراما فطهره، وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang Engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Allahumma inna ad-duha duhauka wal bahaa bahauka والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرات قدراتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان حراما فطهره، وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang Engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Allahumma inna ad-duha duhauka wal bahaa bahauka
والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرات قدراتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان حراما فطهره، وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaan, limpahkan kepadaku segala yang Engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Allahumma inna ad-duha duha'uka wal baha'a baha'uka والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرات قدراتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان حراما فطهره، وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaan, limpahkan kepadaku segala yang Engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Allahumma inna ad-duha duha'uka wal baha'a baha'uka
والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرات قدراتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان حراما فطهره، وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaan, limpahkan kepadaku segala yang Engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Allahumma inna ad-duha duha'uka wal baha'a baha'uka والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرات قدراتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان حراما فطهره، وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaan, limpahkan kepadaku segala yang Engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Allahumma inna ad-duha duha'uka wal baha'a baha'uka والجمال جمالك والقوة قوتك.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Best. Apa khabar semua? Semoga hari ini akan menjadi hari yang lebih baik daripada semalam dalam segala aspek kehidupan kita. Salam dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina wa maulana Muhammad. Bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat kita sekali lagi celikkan mata kita, dapat tengok keindahan kat dunia ni, dapat tengok kita punya keluarga, anak-anak kita bagi dah berkahwin, tengok isteri, suami. Alright, kita cukup punya nikmat yang sangat luar biasa, insya-Allah. Jadi kita terus bersyukur ke hadrat Allah SWT dan sentiasa kita bangun dengan perasaan macam ya Allah, terima kasih. Cukup sangat nikmat yang kau bagi ni. Aku masih dapat masih dapat melihat, masih dapat mendengar, masih dapat menghidu, masih dapat buat banyak benda. Jadi kita sentiasa dalam keadaan yang gembira, ceria, right? Mulakan hari kita dengan senyuman dan pastinya kita juga mulakan hari kita dengan beristighfar kerana beristighfar adalah satu perkara yang Allah suka. Alright, mengikut sabda Nabi Muhammad SAW dalam satu hadis yang saya dengar daripada ustaz saya. Alright, Allah suka pada orang-orang yang sentiasa beristighfar, dan beristighfar ini adalah amalan para nabi. Maksudnya nabi-nabi yang maksum ni pun sentiasa nak bertaubat, sentiasa minta Allah ampunkan dosa mereka, dan apatah lagi kita ni yang biasa saja manusia, biasa hamba Allah ni, kita sentiasa memperbanyakkan istighfar kita sebab Allah suka orang sentiasa memohon ampun pada dia, right? Jadi kita teruskan dengan beristighfar pagi. Sambil istighfar biasalah tekan butang share tu, tekan butang like, butang love tu, right? Untuk kita sambil tekan tu apa lagi kita cakap astagfirullahalazim, dan kita juga cakap alhamdulillah. Dan mungkin adik-adik yang bukan muslim kat sini boleh cakap aku kaya, aku handsome, aku sihat, whatever benda yang positif. Sebab bila kita mulakan hari kita dengan positif, insya-Allah kehidupan kita ni Allah akan bawa ke tempat yang positif. Walaupun diuji, kita sentiasa dalam keadaan yang positif, right? Saya nak adik-adik saya kat sini dalam segmen kita, dalam kumpulan kita, dalam grup kita yang kecil-kecil kita ni, kita nak macam positif dia gila, right? So insya-Allah itulah yang kita nak tekankan hari-hari yang datang ke sini. Terima kasihlah sebab hari-hari datang kan. Tengok apa celoteh si Abang Abu ni, aku pun tak tahu apa yang aku celoteh kan. Tapi insya-Allah lah saya pasti benda tu ada kebaikan pada anda, sebab niat saya buat ni adalah untuk memberikan kebaikan, dan pastinya Allah melihat pada niat yang kita lakukan. Pastinya saya cukup yakin Allah akan pasti bagi sesuatu yang baik untuk kita, right? Okey, kita nak tengok Asna Kak Asna, Assalamualaikum. Alright, ayang manis. Alright, akak dah dapat tepukan yang pertama sebab menggunakan perkataan yang akan buat saya bagi tepukan pada anda. Sebab ini semua perkataan-perkataan yang buat saya macam wow, nak bagi tepukan ni kan. Tu dia. Alright, dan kita juga ada Kak Aspirasi Peduli Umar. Assalamualaikum. Alhamdulillah, waalaikumsalam. Dan Andy daripada Sabah, salam Abang Handsome. Ni lagi satu. Alright, bila cakap handsome tu apa lagi kita pun bagi kat situ. Tepukan. Kita ada siapa lagi kat sini? Kita ada Dr. Mariam kita. Assalamualaikum AA dan rakan-rakan semua. Semoga pagi yang indah ini membawa keberkahan pada kita semua. Alhamdulillah. Terima kasih doktor kerana doanya. Alright, dan kita juga ada Muhammad Faizul seperti biasa, adik-adik kita. Assalamualaikum semua. Best. Mantap. Alright. Kita mulakan hari kita dengan mantap. Yes. Dan hari ni berita yang mengejutkan, bukan mengejutkan, berita yang macam panas di Malaysia adalah UMNO nak Muhyiddin Yassin to resign. Dia nak satu Perdana Menteri yang baru untuk limited time ni sebab mereka nak tarik balik sokongan. Allahu Akbar. Ini satu keadaan politik yang akan cukup hangat dalam keadaan Malaysia sedang menghadapi pandemik yang begitu teruk, dan di sekarang ni satu lagi isu politik akan kita saksikan. Mudah-mudahan semuanya akan permudahkan, semuanya adalah perkara-perkara yang berlaku untuk sesuatu yang baik juga, insya-Allah, right? Okey, kita juga ada kat sini doktor lagi. Okey, nak dapat tepukan dan hon jugalah tu dia. Okey, biasalah untuk ni. Tu dia, kita dengar lagi. Terdengar lagi. Banyak, saya kasih banyak untuk Dr. Mariam ni. Alright. Okey, alhamdulillah mulai
mulai maghrib hari ni Masjid Jalan Perak dibuka untuk solat Allah. Amin, 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 amin. Mudah-mudahan banyak lagi, mudah-mudahan masjid-masjid akan dibuka untuk kita melakukan ibadah-ibadah. Right, itu dia yang telah disampaikan oleh brother kita tadi Mak Faizul dekat kawasan dia, insya-Allah. Alright, dan juga kita ada mahfiza kita, right. Sistem mahfiza ni dia macam yang akan sentiasa akan tulis komen. Saya nak banyak komen. Awak komen lah apa pun awak nak komen yang baik-baik saja, yang positif. Saya tengok apa komen positif yang awak nak just bagi, alright. Pada diri awak sendiri. Ada tak bangun pagi je awak dah macam ada bagi positif komen tak? Kan saya nak macam just like share benda ni. Saya buat daripada dulu. Kan daripada dulu saya akan buat. Masa tu macam saya bangun je saya akan rasa macam aku lah yang paling handsome, aku lah yang paling macho, aku lah yang paling best. Aku cerita je dengan aku. Malah bila aku buat voice note dulu, saya banyak hantar voice note kepada grup-grup. Dalam tu cakap daripada abang kau yang memang handsome, macho, macam benda positif kita cakap je. Alright. Untuk menggembirakan kita, dan benda ni juga kita perlu buat untuk orang lain jugalah. Jadi itu untuk kita mengekalkan kita dalam sentiasa keadaan positif dengan just berkata-kata benda yang baik untuk diri kita, right? Okey, kita ada siapa kat sini lagi? Doraemon Doraemon Len, salam AA dan rakan-rakan, salam. Alright, waalaikumsalam kepada yang dah datang hari ni. Pada pagi ni kita datang, dan seperti biasa kita adakan benda-benda yang santap. Tadi ada soalan okey. Salam ceria, kita nak bagi tepukan kepada Mahfiza. Kita bagi tepukan sebab dia gunakan perkataan handsome tu. Dan okey, AB, untuk AB dah senyum dan breakfast ke pagi ni. Tu dia ingatan yang memang saya nak ingatkan. Dah senyum tak? Kalau tak senyum, kena senyum. Pastikan kita mulakan dengan senyuman. Dan satu lagi apa? 3 benda yang saya selalu cakap tu kan. Alright, satu lagi juga adalah kita kena di samping beristighfar tadi, senyum tadi, dan juga bersedekah. Kita mulakan sedekah kita. Saya cukup tertarik dengan seorang adik-beradik Abang Abu ni. Maksud adik-beradik ni grup Abang Abu ni. Ada seorang ni nama dia Wan tau. Dan dia setiap hari tanpa fail dia akan transfer untuk satu, saya tak tahu dia buat banyak, tapi untuk satu benda yang abang buat itu makan amal, dia akan every day dia akan hantar like RM5 macam every day. Saya dah tengok dia lama, like memang dia akan buat benda tu. Mungkin dia juga ada banyak benda yang dia buat. Baguslah, saya sangat macam teruja. Saya teruja dengan orang-orang macam ni tau. Saya lain sikit. Aku tak teruja kau ni ada juta-juta, kau berbilion orang, aku tak teruja. Tapi saya teruja dengan orang yang boleh buat benda yang kecil secara konsisten, walaupun dia taklah multimillionaire kau dia, tapi dia buat. Dan saya juga suka tengok orang yang konsisten pergi masjid kan. Saya lebih teruja dengan benda-benda ni. Tak tahu kenapa saya teruja. Saya tak sikit pun teruja dengan orang yang macam like hebat ke whatever dari segi material. Saya tak macam teruja sangat. Saya tak tahu kenapa, tapi saya lebih teruja kalau saya dengar cerita-cerita, saya lihat orang-orang yang macam tu lah. Okey, itu sedikit lah yang Abu Just nak cakap dengan anda semua. Alright, teruskan untuk komen dekat sini. Alright, teruskan komen supaya kita boleh alright, salam Umira Sulaiman, dia cakap Siti Umira, salam Abang Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, seperti biasa kita pagi sebelum kita masuk ke topik kita ada segmen ilmu 9.30, dan segmen ilmu hari ni aku nak ajar macam mana kita boleh buat pelanggan kita ni melekat dengan kita. Maksud melekat ni, dia akan tak nak tinggalkan kita, dia nak beli juga, dia nak datang juga kan. Dia tanya lagi, kau tak ada ke barangan macam tu. Macam mana kita nak buat dia supaya dia jadi loyal dan juga satu raving fan yang kita nak buat. Jadi saya nak bagi benda tu sebab itulah dalam segmen ilmu. Jadi awak boleh bagi tahu member-member, kawan-kawan, rakan, sahabat, siapa saja yang dalam bidang bisnes atau nak berniaga, whatever, ajak dia datang, dia boleh belajar sesuatu, right? Okay, so sambil tu kita nak tengok juga good morning Mazlina Tumiran, thank you for membina, ajak kawan-kawan lain jom insyaAllah sarapan minda. Pagi-pagi kita nak bagi apa kata orang tu, kita nak upgrade kita punya ilmu, kita nak top up motivasi, dan kita nak jab inspirasi. Wah, itu dia kita punya tagline. Okay, top up ilmu, upgrade ilmu, top up motivasi, dan jab inspirasi. Dalam tiga benda ni sekali, 3 in 1 bila datang dalam sesi Abang Abu insyaAllah, right? Okay, nama saya Abang Abu bagi yang tak kenal.
kenal, dan bagi yang kenal mungkin nama saya juga ada Mekanik Wang. Alright, sekarang kita nak cerita ataupun tanya soalan santai. Alright, tanya soalan santai. Boleh Saya nak tanya soalan santai. Okey, saya nak tanya soalan santai, dan benda ni mungkin kita boleh just santai-santai sebelum kita masuk bab kita punya ni apa? Kita punya topik hari ni. Alright, topik santai hari ni saya nak tanya, apa cita-cita anda masa kecil? Cita-cita tu maksudnya apa yang nak awak nak macam nak jadi? Awak nak jadi apa? Nak cikgu ke? Nak jadi apa saya just nak macam nak tahu-tahu apa cita-cita you all masa kecil dulu. Kan itu soalan santai. Kita sambil soalan santai, kalau anda ada juga jawab soalan-soalan yang nak tanya Abang Abu mengenai kewangan, bisnes dan sebagainya, boleh dipersilakan tanya, komen saja kat situ. Dan anda juga saya nak just tahu juga apa keadaan tempat di sana. Di sini dekat Singapura, saya dekat Singapura, dekat dengan Anglo Chinese School dekat depan ni. Di sini kawasannya nampaknya cerah, tak ada apa-apa hujan ke apa semua, tak ada angin kencang semua, tak ada, semua relax dalam keadaan tenang, cerah senda. Alright. Okey, ramai yang dah mula jawab apa yang dia nak jadi. Abang Andi nak jadi polis Abang Andy nak jadi polis. Okey, Mazlina, Assalamualaikum dan sahabat semua. Semoga ceria selalu. Terima kasih Mazlina Tumiran kerana turun hari ni juga. Saya nak jadi pilot, Kak Asna. Kau nak jadi pilot, Kak? Habis apa? Jadi ke tak jadi kau ni? Kau jadi ke tak, Kak? Tapi sekarang kau boleh je jadi pilot. Kau pergi dekat mana tu? Dekat Subang tu ada stimulator. Aku pun tu hari bawa anak aku naik stimulator. Merasa jugalah konon-konon jadi pilot. Kecil-kecil saya bercita-cita nak jadi cikgu. Alright, macam mana jadi tak cikgu? Jadi cikgu tak? Tak jadi. Siapa yang cita-cita dia macam tercapai? Hari ni dia jadi apa yang dia nak dulu. Saja kena macam Abang Abu dulu. Okey, tentera. Wallahu Akbar. Tentera. Kak Mafiza nak jadi tentera dahsyat. Kenapa? Kenapa macam you all masa kecil tu ada benda tu? Kenapa Kenapa you nak jadi polis? Kenapa you nak jadi tentera tadi? Kenapa? Kan lepas A-level saya jadi relief teacher, terus tak jadi nak jadi cikgu. Terus tak jadi nak jadi. Okey, dia ingat cikgu ni best. Lepas tu dia pergi dekat jadi relief teacher. Ya Allah, dia cakap macam ni jadi cikgu, mati aku tak nak, dia cakap. Tapi cikgu ni adalah satu pekerjaan yang noble sangat. Satu pekerjaan yang sangat best kerana dia banyak bawa manfaat yang banyak kepada ramai orang. Jadi kerja sebagai cikgu tu adalah satu kerja yang sangat-sangat tinggi dari segi nobility dia, right? Okey. Asnila dah datang. Okey, kita bagi tepukan kerana menggunakan perkataan yang saya suka tadi. Okey, kita ada Andy, dia cakap sebab ada pistol, best macam movie. Wah, dia tu selalu tengok movie orang tembak-tembak. Dia pun cakap aku nak jadi aku nak jadi polis, boleh tembak orang. Bang, kau jangan bang. Jangan nak tembak-tembak orang. Alright, kita ada siapa lagi yang hari ni topik santai kita very simple. Apa yang awak nak jadi masa kecil dulu? Apa cita-cita awak? Kan apa cita-cita awak nak jadi masa kecil dulu kan? Masa kecil awak nak jadi something kan? Macam Abang Abu dulu, bila saya ingat apa yang saya bercita-cita dulu, saya ada dua cita-cita. Pertama, saya selalu cakap saya nak jadi pemain bola. Saya cakap I want to be itu nombor satu lah. Saya memang nak jadi pemain bola. Tapi jadilah saya jadi pemain bola dekat sekolah je lah. Tak adalah pergi mana sebab saya tak dapat sokongan daripada sesiapa untuk saya main bola. Jadi benda tu jadi macam satu impian yang saya terpaksa korbankan. Dan kedua, saya memang daripada kecil dulu nak bercita-cita menjadi seorang businessman. Saya nak jadi seorang usahawan. Tapi masa kecil tu sebab bapa saya dulu ada kedai, tapi saya bukan nak buka kedai. Saya nak jadi usahawan yang saya nak terbang sana, terbang sini. Saya nak naik kapal terbang, saya nak macam pergi jauh, itu masa kecil, umur 7-8 tahun saya dah ada pemikiran macam tu. Saya memang nak jadi macam tu. Alhamdulillah, Allah izinkan saya jadi jugalah akhirnya. Alright, okey, ni siapa lagi? Siti Umira, cita-cita nak jadi pramugari, tapi bila dah besar baru tahu sedar banyak faktor yang perlu dipikirkan. Allah, tak apa, kita nanti pramugari
hari InsyaAllah boleh kot. Tak ada benda, sebenarnya tak ada benda yang mustahil. Kalau Allah nak, semua boleh jadi. Cuma kadang-kadang kita give up dalam mengejar cita-cita tu, kita give up kan, disebabkan macam tadi lah, ada beberapa faktor, kita kena pandai lah, cantik lah, tinggi lah So mungkin kita yang memendamkan benda tu, dan akhirnya kita tak buat. Alright, tak apa. Saya cita-cita nak jadi doktor, sebab masa tu semua kawan-kawan nak jadi doktor. Nampak, dia ikut je kan. Dulu kecil-kecil kan kita ikut kan, kau nak jadi polis, aku pun nak jadi polis lah, aku nak jadi tu lah kan, macam tu Alright, okay, Muhammad Faiz, banyak yang nak jadi doktor kat sini, ramai kat sini nak jadi doktor. Alright, abah saya dulu pegawai tentera. Nampak, kadang-kadang kita punya mak ayah kita akan dia boleh manipulate kita tau. Dia boleh actually buyer, dia boleh actually macam jadikan kita terpengaruh juga kat situ uniform tengok pegang sambil peluk-peluk, helikopter, kau ambil kau helikopter kebal depan mata, sebab tu dia nak jadi tentera sebab dia boleh helikopter, kereta kebal, kedangan terindah memang lah. Duduk kat camp tentera dulu sebab masa sekolah rendah dulu, saya memang depan sekolah saya adalah sekolah camp, sekolah tentera, angkatan tentera. Jadi budak-budak yang actually mak ayah dia tentera, dia akan datang sekolah kat situ. Sekolah saya just berdepan dengan sekolah tu. Jadi best lah kan. Alright, kita juga ada masa tu sekolah rendah, saya sekolah lelaki tau. Saya semua lelaki. Jadi sekolah angkatan tentera ni mix. Jadi sekolah kita kat sini, sekolah dia orang kat bawah. Sekolah kita tingkat 4, aku pula tingkat 4 kan. Wah, kita memang tengok lah budak-budak perempuan terlambat. Macam tu. Budak kecil dulu darjah 6 dululah. Okey, kita ada juga salam AA yang handsome kita bagi tepukan kerana menggunakan perkataan yang akan awak boleh dapat tepukan. Aku kecil dulu tak mau kerja, nak semua benda, tapi tak mau fikir pasal kerja. Nak main bola je. Itulah kau sampai hari ni macam tu Asyik main bola je. Alright, bagus saya ambil masa kecil bukan dia tak nak kerja, tapi bukan saya nak cita-cita. Ada tak cita-cita yang kau macam nak jadi kan? Macam Abang Abu cakap tadi, saya nak jadi pemain bola tapi tak dapat jadi pemain bola macam yang saya nak. Tapi saya berjaya capai impian yang kedua, iaitu cita-cita saya nak jadi businessman yang merantau, yang berjalan. Ada banyak tempat saya buka bisnes kan. Itu Alhamdulillah jadi kenyataan. Jadi Allah kabulkan juga Alright, so polis dan tentera. Abang Rosli nak jadi polis dan tentera. Amin. Tentera dah pencen. Saya sekarang outclick dua-dua dahsyat. Dia dah pencen dia punya tentera, sekarang dia jadi polis. Dekat Singapura bang Abang dekat Singapura alright. Ya, dalam camp. Ibu saya jururawat dalam tentera. Wow, dua-dua jururawat and everything. Okay, cita-cita sekarang tak nak ke Abang Abu? Cita-cita sekarang tak. Okay, boleh. Share. You nak cita-cita sekarang pun boleh. Aku tukar sikit Alright, saya tukarlah topik sebab ada dia tanya kan, cita-cita masa kecil. Kecil atau sekarang? Sekarang. Okay. Kita ubah sikit soalan dia Jadi topik santai kita adalah apa cita-cita masa kecil, alright, atau sekarang. Masa kecil atau sekarang. Boleh share. Kita ada masa lagi untuk nak share ni. Alright, kita ada siapa ni? Assalamualaikum AA dan okay, Assalamualaikum AA. Selamat pagi semua. Okay Ayu, thank you. And Johor Polis Bantuan. Alright. Sekarang dekat Johor Polis Bantuan. Okay bang. Cita-cita terbaru nak dapatkan 1 juta. Allahu Akbar. Saya doakan mudah-mudahan cita-cita Siti Umira Sulaiman untuk mendapat 1 juta tu tercapai. Ya Allah, kau kabulkan permintaan dan jadikan dia permintaan dan juga cita-cita yang kau rahmati ya Allah. Mudah-mudahan 1 juta tu akan bawa kebaikan kepada Siti Umairah. Mudah-mudahan dengan 1 juta tu dia akan merapatkan atau meningkatkan iman dan takwa. Mudah-mudahan dia menjadi orang-orang yang sentiasa di bawah lindungan kau ya Allah. Saya dah doakan mudah-mudahan tercapailah cita-cita. Tapi itu doa tu penting sangat, tapi mesti dikaitkan dengan usaha kan, dengan usaha dan ilmu. Jadi Siti kena juga cari program Abang Abu yang kita memang ajar orang daripada kosong ni macam mana kita nak capai tempat-tempat. Mungkin 1 juta sebagai satu target, tapi saya selalu buat program untuk mencapai financial independent. Jadi awak bolehlah cari benda tu nanti, insyaAllah boleh join sekali. Alright. Okay, masa kecil nak jadi polis. Ayu, kau pun nak jadi polis ke? Kau ni
aku tengok kau ni macam badan kecil, kau nak jadi polis macam mana kan? Nanti orang penjahat tu datang. Kau ingat apa? Polis sentri ni kau ingat ni polis sentri boleh lari-lari Ini polis lah, polis. Masa kecil dulu main polis sentri. Jadi kita ingat jadi polis ni kena kejar-kejar kan? Tak. Lain Ayu. Dulu kau boleh lah kecil-kecil kau lari laju. Polis ni kan? Cita-cita sekarang. Wah, cita-cita sekarang. Cita juga tadi cita-cita yang lama. Cita-cita sekarang pula apa? Allah Akbar Abang Bu, thank you sangat untuk doa. Terharu, terharu, tak payah terharu. Allahu Akbar, buat apa nak menangis kan? Allah Akbar. Tapi menangis ni perlu, tapi menangis, okey, aku ajar kau satu benda menangis yang Allah suka. Allah suka orang yang menangis mengingati dosa mereka dan balasan Allah. Orang yang menangis mengingati dosa mereka dan balasan Allah ni, air mata tu sangat berharga. Air mata yang kita turunkan dengan mengingati seksa ataupun balasan yang Allah bagi, kita takut, kerana tu kita menangis. Ya Allah, tangisan tu akan membantu kita di akhirat. Tangisan tu akan datang untuk menjadi saksi betapa kita ni takut dan kita menyesal dan sebagainya. Kan? Jadi memang kena menangis, tapi pada benda-benda tu. Yang lain, saya rasa bila kita menangis tu, dia menunjukkan kita punya kelembutan hati kita, right? Alhamdulillah, right? Mudah-mudahan tercapai Siti Maria. Kecil-kecil aku nak jadi pirate. Engkau bukan kecil-kecil, sekarang pun kau pirate. Kau ingat kau kecil-kecil je pirate? Kau tahu tak, Suhaimi? Kau tahu ke tak tahu? Kau tahu ke tak tahu yang kau sekarang ni pun kau memang pirate? Apa kecil-kecil kan? Kau dah join aku something, kau pirate. Kau faham tak? Okay, jadi pirate okay. Alright, belajar homeopathy of medic and customer, panggil doktor jugalah sekarang. Part-time health coach, memang suka tolong orang jugalah. Alhamdulillah, mudah-mudahan alright, cita-cita abang untuk menjadi seorang doktor tu Allah permudahkan. Mudah-mudahan akan dapat letak nama doktor kat depan, Dr. Muhammad Faizul Ahab. Alright, mudah-mudahan tercapai cita-cita Abang Fauzi juga. Kita dah Ayu, apa kau nak cerita apa pula sekarang? Cita-cita sekarang nak bantu lebih ramai ibu bapa dan keluarga mencapai keharmonian keluarga melalui coaching. Alright, Ayu ni sebenarnya seorang coach. Dia coaching. Ayu, kau kena join lah coaching kita punya Singapore Muslim Malay Muslim Coaches Association of Singapore. Join benda tu. Come on, right? Jangan buat benda berseorangan. Come on, let's join people. Maybe you dah ada lah grup-grup tu, tapi this is our Muslim coaches. I think we need to support. As a coaches, we need to support. Okay, you go and check it out and join. Sebab I think you'll benefit from there as well. Okay, kita ada Mas Rina. Cita-cita dulu nak jadi cikgu. Okay, alright. Okay, sekarang ni apa? Ada geng tu dua-dua. Ayu, kau dah boleh connect dengan Mafiza ni. Okey, untuk kita nak teruskan. Okey, hari ni sekejap lagi dalam segmen ilmu kita, Abang Bu akan berkongsi dengan anda dan juga semua adik-beradik. Saya nak kongsi macam mana nak buat pelanggan tu melekat dengan kita. Melekat maksudnya bukanlah melekat apa, tapi dia melekat maksudnya dia nak juga berurusan kita, dia nak sentiasa beli dengan kita, dia nak dapatkan produk kita, apa servis dan sebagainya. Jadi saya nak bagi apa yang patut kita lakukan dalam segmen ilmu 9.30 nanti. Kita ada lagi 6-7 minit. Jadi awak boleh tag sekarang. Boleh tag member-member awak. Boleh tag member-member awak. Boleh tag kawan-kawan awak. Alright, ajak dia orang join sekali lagi. Alright. Okay, ni dia Mariam, Kak Mariam. Dia cakap, yes, let's join Muslim Coaches Association. Ni untuk orang Singapore ni, especially Ayu. Kau boleh contact dengan Dr. Mariam ni, Dr. Mariam. I think she can actually guide you through. So, she's a very inspiring person. So I think you can actually just get connected dengan Kak Mariam. Alright, Ayu, just explore, just explore, just be open-minded and just mingle around and all those stuff, right? Okay, my laptop Nosong kenapa entar rosak, switch up phone, nak juga dengar program Abang Bu. Dengarlah, lama kan, dengar. Kita di circle positif, bukan dengar untuk apa tau, untuk kita nak macam kasih top up kita punya motivation pagi, top up kita punya motivation, upgrade kita punya ilmu, dan kita kasih jab inspirational jabs dengar kadang-kadang saya bercakap, orang cakap, kadang-kadang perkataan kita ni boleh ubah orang tau.
Saya ada satu cerita saya nak cerita kejap lagi, alright? InsyaAllah. Okay, sekarang ni cerita-cerita aku nak jadi multiple stream of passive income. Amin. Suhaimi, definitely boleh, alright? Cuma Suhaimi, aku nak bagi advice sikit. I think you need the proper kind of like coach lah. Kalau you rasa you boleh belajar sendiri tu bagus. Tapi I rasa you nak cepat, you kena ada proper coach. Dan proper coach maksudnya you kena go and learn secara structure. Bukan learn ambil tu, ambil ni, ambil tu macam tu. You tak akan dapat some structure yang betul. And then I think you can create multiple source of income. Alright, banyak kita boleh buat sebenarnya. So you need to like find a coach yang boleh bantu you untuk go there. Clear Macam kau datang hari-hari ni bagus. Tapi you need something extra, deeper, alright, untuk you you really like focus benda tu insya-Allah. Saya doakan you juga akan capai, alright. Okay, Mariam insya-Allah dia cakap yes Puan Mafiza yang comel, hahaha, mantap. Alright. AA also very inspiring. Saya ni inspire apa ni? Inilah cerita aku macam ni lah berbual macam ni, inspire apa benda kan? Macam ni lah cerita aku. Tak adalah inspiration sangat, tapi insyaAllah lah kita just berkongsi kan. Mudah-mudahan kalau terinspirasi, Alhamdulillah sebab saya dapat buat satu kebaikan. Jadi bila orang terinspirasi, maksudnya saya dah buat satu kebaikan. Bersyukurlah kerana Allah bagi saya peluang untuk buat kebaikan. Alright. Okay, setuju AA Suhaimi, kena ada business coach. Suhaimi, kau kena ada abu-abu as a coach. Alright, kau nak passive income, kau better get a proper coaching daripada abu-abu. Kau jangan nak macam tu je. Alright, good. Kalau nak tahu lebih lanjut Muslim Quotient, can contact me or AA. Contact Dr. Mariam lah. Abu-abu mungkin susah kadang-kadang nak takut tak sempat nak buat ke apa kan. Okay, one of the reason consistent selepas dengar Sarapan Minda Air mesti dapat idea baru daily macam magic. Amin. Ini kenapa tau Kak Mafiza? Saya bagi tahu kenapa orang kadang-kadang dia boleh dapat banyak dengan hanya buat benda yang sama, dia dengar orang yang sama tapi dia dapat ayat. Sebabnya persiapan minda kita juga. Alright, kita datang dengan persiapan, ya Allah, aku nak dengar supaya aku boleh dapat bantu diri aku, dapat idea baru, dapat ilmu baru, kita datang dengan attitude macam tu. Kalau datang dengan attitude macam tu, saya pasti awak akan dapat banyak benda awak bawa balik. Awak akan dapat banyak idea, awak akan dapat banyak ilmu, awak akan dapat ilham. Sebab awak yang menyediakan diri awak untuk mendapat benda tu. Bukan abang-abu buat benda yang sama. Tapi awak sendiri yang sediakan untuk dapat. Sebab tu, kadang-kadang ada orang ni dapat banyak. Ada pula dia datang sekadar tak buat persiapan. Dia datang hanya macam, tak apalah aku nak dengar lah apa benda ni. Mungkin member ajak, kita tengok je lah. Tapi mereka tak buat persiapan. Ataupun ada pula yang datang dengan negativity. Dia cakap, alah apa aku nak dengar, aku dah tahu benda ni, dia nak ambil apa benda ni. Jadi itu semua akan menjadikan orang datang ni tak dapat manfaat. Tapi kalau macam Hafiz, kenapa saya cakap macam tu? Aku tahu Mafiza ni dia datang sebab dia dah bersedia untuk nak macam mengubah. Dia tahu dia datang, dia yakin akan dapat sesuatu. Jadi insyaAllah niat kita lah yang tu menarik benda tu. Otak kita bersedia untuk menerima benda-benda macam tu. Jadi that is one of the reason why some people get ideas apabila dia dengar seseorang dan sebagainya, right? Okay, dapat sarapan belajar istiqamah benda buat. Amin, bagus. Ini semua benda yang saya nak dengar. Kan? Kita bukan nak dengar benda, aku dah buat. Bagus lah kalau dengar aku dah buat 10 juta, 20 bagus. Tapi saya suka lebih dengar, saya dah buat baik lah, saya dah buat derma, saya dah solat, saya dah beristighfar, saya dah bantu orang ni, saya dah tengok jiran saya lah, dia macam ada problem, saya bantu dia. Benda-benda ni buat saya macam inspired untuk nak terus buat benda ni. Saya ada sekali tu saya inspired sangat sebab saya ajar dalam kelas saya, salah satu benda yang saya ajar, kalau orang lelaki ni kan, kalau kita lelaki, mungkin sekarang PKP atau MCO atau lockdown ni kita tak boleh lah buat benda tu, tapi saya akan cakap, okey, lelaki memang kau kena pergi subuh dekat masjid. Itu adalah wajib. Kalau kau nak dapat benda-benda daripada apa yang aku ajar ni, itu adalah kriteria. Subuh kena pergi masjid. Kan? Dan saya teruja bila ada satu brother, dia memang susah lah nak bangun pagi tu pun susah. Nak pergi, apatah lagi nak pergi masjid kan. Tapi selepas datang program, lepas 3-4 bulan, dia cakap, Bambu terima kasih lah, sekarang saya memang hari-hari subuh tu saya dekat masjid. Dan kadang-kadang dia akan update saya. Sebab tu kadang-kadang saya masa WhatsApp dulu saya akan WhatsApp saya kat masjid apa. Bukan nak menunjuk, tapi sekadar macam nak create the environment dengan group saya, supaya semua mai jom ke masjid. Dan dia akhirnya lepas 3-4 bulan dia dah mula konsisten, dia meninggal dunia. Alright, itu buat saya macam wow, Allahu Akbar. Dia at least time nak meninggal tu, dia mulakan something yang very bagus lah. Okay,
dapat cita-cita cita-cita kau apa nak? Cita-cita aku nak mati dalam keadaan beriman, aku nak mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu cita-cita aku lah. Aku punya cita-cita lain sikit kan. Aku nak mati dalam keadaan yang aku buat benda yang aku suka kan. Mudah-mudahan Allah terima kabulkan benda tu, sebab saya rasa benda lain adalah just Allah bagi saya ikhlaskan hati saya untuk terus buat kebaikan. Itu cita-cita saya. Saya nak buat kebaikan ni dengan rasa ikhlas. Saya tak nak apa-apa agenda, apa-apa benda saya tak nak. Saya nak sentiasa dalam keadaan ikhlas buat benda tu, right? Salam AA dan AA, syukur kita masih hidup. Dulu saya juga nak jadi guru, till now masih juga guru untuk anak-anak cucu-cucu, masih belajar till now. Banyak lagi yang tidak tahu nak timbul ilmu dari AA. Saya suka membantu dan beri. Okey Kak, thank you very much for that. Mohon undur diri dulu. Okey, no worries. Tak ada masalah. So benda undur-undur diri ni okey, insyaAllah tak ada hal, alright? Okey, betul lah. Cuba praktis setiap hari bersedekah walau sebungkus nasi lemak, bagi RM1 pada budak-budak. Itu yang AA ajar saya dulu, alright? Just buat benda tu. Itu sangat luar biasa bila kita boleh buat secara istiqamah, secara konsisten, alright? Okey, so hari ni ada soalan tak? Macam tak ada soalan je hari ni. For me, cita-cita akan berubah mengikut stage diri kita. Betul, semua orang sama macam tu, right? Last tu yang penting. Masya Allah, moga Rasulullah endorse dan mendapat ridha Allah SWT. Amin, amin ya rabbal alamin. Alright, okey, kita dah hampir 9.30. Alright, ada kesoalan sebelum saya nak move into kita punya segmen ilmu kita? Dan yes, terus share kepada member-member kita, tekan like, tekan share, tekan love. Alright, dan juga terus komen. Alright, komen apa yang awak rasa like awak nak komen daripada apa yang kita bincangkan masa dalam bab ilmu nanti. Just komen. Kalau saya cakap something, awak boleh ikut saja, like untuk awak komen sama-sama. Sebab bila kita bagi komen, satu, of course, dia menjadikan kita lebih engage. Kita akan lebih engage dengan Abang Ambu. Saya rasa kita sedang ada dalam satu kelas, alright? Dan saya nak juga jadikan segmen pagi kita ni, alright, dalam ilmu wang dunia akhirat ni sebagai satu pelajaran berterusan. So dia sebagai satu kelas, saya nak kita datang, kita belajar, kita ambil nota dan kita praktikan, kita buat dan kita bina circle yang sangat positif ni, insyaAllah. Ramai di luar sana belum lagi mengenali Abang Ambu, dan ini juga peluang untuk saya diperkenalkan kepada orang luar sana. Mudah-mudahan saya dapat buat lagi banyak kebaikan yang saya boleh buat, alright? Okey, lepas form 6 saya minta maktab perguruan, dapat tapi saya tolak dan terus masuk kerja di KL. Itu tak tahulah kan kenapa kan. So semua berlaku ni pasti ada Allah punya sebab. Tak ada benda yang berlaku tanpa macam tak ada sebab. So kita redha, kita terus usahakan apa yang kita kena buat lah. Itu saya punya pandangan personal, alright? Okey. So betul tak ada soalan Memang tak ada soalan. Saya nak just tengok sama ada awak ada soalan, satu atau dua. Kalau tak ada, saya nak terus masuk ke segmen ilmu sebentar lagi. Saya tunggu sekejap tengok ada tak soalan yang mungkin awak nak komen dekat sini. Bisnes nampak senang bila dah buat tidak seperti yang kita jangka. Yes, betul. Siapa yang cakap bisnes tu senang? Alright, dia macam ni. Alright, dia macam ni Abang dengar betul-betul dengar betul-betul benda yang saya cakap ni. Bisnes tu senang untuk orang yang tahu bisnes tu susah. Dan bisnes tu susah bagi orang yang ingat bisnes tu senang. Faham tak? Bisnes tu jadi senang bagi orang yang tahu bisnes tu memang susah. Dia tahu benda tu memang susah. Jadi pada dia bisnes tu adalah benda yang dia dah accept dah benda tu susah. Jadi benda tu akan jadi senang untuk dia terima dan diteruskan. Tapi bisnes akan jadi susah bagi orang yang ingat benda tu senang. Orang ingat bisnes senang kan, bila dia buat bisnes baru dia tahu yang tu bukan senang. Jadi itu yang sebenarnya lah tadi Alright, okay. So kita nak masuk ke apa ni, kita punya segmen ilmu kita sekejap lagi. Dan saya nak awak komen. Okay, abang, saya bersedia, cakap dia, saya nak masuk kelas. Cuba komen. Hari ni kita komen, saya nak masuk kelas, saya nak masuk kelas, saya nak masuk kelas. Ataupun saya nak masuk kelas jadi jutawan, saya nak masuk kelas jadi itu, whatever lah. Cuba komen, nak tengok je. Saya nak tengok awak nak masuk kelas ni nak jadi apa kan. Saya masuk kelas sebab macam tu. Boleh tak komen macam tu Saya nak masuk kelas sebab saya nak masuk kelas sebab. Boleh tak? Ataupun saya nak masuk kelas sebab saya nak tengok. Nak masuk kelas, okey Aslina. Nak masuk kelas, okey, sebab saya nak tengok sebab. Saya nak masuk kelas sebab saya nak masuk kelas kerana saya nak masuk supaya whatever. Saya nak masuk kelas then
Saya nak masuk kelas kerana, saya nak masuk kelas supaya, saya nak masuk kelas agar, whatever. Bring it on. Bring it on. Come on, saya nak tunggu awak punya komen. Apa yang sebenarnya awak nak masuk kelas ni? Sebab saya nak masuk kelas sekarang. Okey, saya nak masuk kelas. Jadi tunggu. Sekejap, jangan ke mana, saya nak masuk kelas. Saya nak masuk kelas sekejap. Alright, yang lain tulis. Kenapa nak masuk kelas? Okey, nak jadi jutawan dunia akhirat. Yang lain-lain. Alright, kita dah masuk kelas kita pada hari ini. Okey, kelas kita nak dapat ilmu. Okey, nak dapat ilmu. Dua orang je jawab. Lain semua tak nak jawab. Nak masuk kelas kenapa tak nak jawab? Lain semua tak nak jawab. Jawab. Okey, kita nak tambah ilmu. Yo ni speak 5 lines to yourself every morning. I'm the best. I can do it. God is always with me. I'm the winner. Today is my day. Wow, this is something yang interesting. Mungkin some of you can actually buat benda ni. This is what we call affirmation. You affirmation. This is what we call affirmation. Okay, speak 5 lines to yourself every morning. I'm the best. I can do it. God is always with me. I'm a winner. Today is my day. Okay. Abang dah cakap so you all boleh actually buat juga. Alright, sekali lagi kita ulang sama-sama. I'm the best. I can do it. God is always with me. I'm the winner. Today is my day. Alright, to dia. Okay, kita ada juga Abang Andy Sunny. Tambah ilmu. Okay, good. Hari ni kalau kita tengok topik yang saya bawa hari ni, 9 tips untuk buat customer melekat dengan kita. Wah, kau dahsyat macam mana nak buat customer melekat dengan kita ni? Itu kita punya topik pada hari ni. So I hope you bersedia dengan nota dan whatever. Saya pun akan tulis kat sini. Alright. Okay, terima ilmu dari hati yang ikhlas. Best. I am the winner. Alright, tu dia Kak Ida. Alright, saya nak masuk kelas sebab nak belajar macam mana nak buat pelanggan stick dengan kita. Yes, insyaAllah. Alright. Okay, nak masuk kelas untuk jadi jutawan yang dermawan, hartawan dan baik hati. Amin. Saya doakan semua yang berusaha tadi kan, menulis, komen. Ini menunjukkan apa tau? Ini menunjukkan betapa awak nak mencapai benda yang awak nak. So, ini menunjukkan kesungguhan. So, daripada kesungguhan kita boleh tahu orang ni boleh capai ke tak. Tapi ramai kita nak benda tu, tapi kita nak buat satu aktiviti tu pun kita rasa malas, kita rasa macam tu. Itu menunjukkan kesungguhan kita. Sebab Allah ni akan melihat kesungguhan kita dalam kita melakukan sesuatu hanya dengan sekadar nak type tu, komen tu. Itu pun adalah yang menunjukkan betapa awak bersungguh-sungguh nak benda tu. Sebab tu kita boleh nampak seseorang tu boleh dicapai ke tak dengan kesungguhan dia. InsyaAllah kalau dia bersungguh-sungguh, dia akan dapat. Alright, ingat, dan orang Islam, orang kita ni kita bertuah tau. Kita bertuah sebab apa? Kita ni, apa yang kita buat ni, kalau kita tak dapat kat dunia, insyaAllah Allah akan bagi kita kat akhirat. Jadi jangan rasa kita ni buat apa-apa kat dunia rugi. Tak. Especially kebaikan kita yang kita buat kat dunia ni akan kita dapat balik. So itu benda yang awak kena ingat dalam kita mengejar impian dengan bersungguh-sungguh melakukan apa saja. Okay, now hari ni dalam topik ni abang nak share. Okay, Syahidah Usman dia cakap terlepas program abang buka klinik ni. Tak apa, just buka je. Lain kali kalau ni kan boleh letak benda ni dan letak dengar, tak ada masalah kan. Ataupun beli macam apa, mana aku punya benda tu. Ni kan belikan benda ni dan kau letak kat situ, kau jalan, tak ada orang perasan, babe. Sekarang macam-macam. Okay, now jadi kita masuk ke topik pada hari ini dan saya nak bagi tahu kenapa saya nak bawa benda ni. Sebab dalam bisnes Abang Bu selalu ajar, saya cakap antara rukun bisnes rukun bisnes adalah dia ada 2 matlamat bisnes. Satu adalah untuk kita berzakat, satu lagi adalah untuk mendapatkan redha customer. Apa tu redha customer? Customer satisfaction. Kita nak dapatkan customer satisfaction dalam bisnes kita. Jadi untuk tu kita kena buat apa? Itulah 9 tips yang Abang Bu nak cuba kongsi dengan anda semua supaya kita dapat praktikkan benda ni dalam bisnes kita. Jadi saya nak tulis kat sini yang first kali. Alright, kita nak tulis yang pertama Pertama sekali, okay.
Okey, satu untuk menjadikan pelanggan kita ni betul macam sayang kat kita buat dia. Practice. Okey ni sekejap saya tulis. Okey. Saya kena tulis dalam English lah. Tulis active. Ni Melayu. Active. Practice active listening. Listening. Is my spelling is right? Listening? Huh? English lah. Nampak aku tanya anak aku bila aku tak tahu English, aku tanya anak aku. Alright. Anak aku dekat sebelah ni. Ni hari dia ponteng tak pergi sekolah. Sorry, jangan ikut dia. Alright, okay. Okay, good. Jadi practice active listening. Apa maksud dia? Alright, sebab bila kita nak mendapatkan satu servis yang terbaik ni adalah bila kita boleh memberikan kita sendirilah. Kalau kau sendiri kan, kalau kau pergi beli barang ke whatever, awak cakap satu benda, orang tu tak faham ataupun dia tak dengar, dia macam buat benda lain ataupun dia just like jawab macam tu, kita suka tak? Kita tak suka. Kan kita tak suka. Kita suka kalau kita boleh connect dengan orang bila orang tu memberikan kita care, dia tengok, dia dengar kita apa semua benda yang dia dengar. Jadi you kena practice active listening. Active listening ni kita dengar, lepas tu kita diam, jangan sampuk bila tu orang cakap. Bila dah habis, kita tanya soalan-soalan yang mungkin kalau kita nak pastikan apa yang dia cakap tu kita faham. Dan last kali kita buat satu summary, beginikah yang sebenarnya abang nak ataupun abang cari, right? Jadi bila kita buat benda ni, awak akan mula rasa betapa orang tu akan sayang dengan awak. Orang tu akan rasa macam dia ni care kita, sebab manusia ni dia nak orang caring. Dia nak orang care, orang nak cerita, like tanya pasal dia and everything. Jadi bila kita melakukan dengan active listening ni, kita sebenarnya menunjukkan betapa kita care. Jadi itu satu akan menjadikan orang tu nak sangat untuk berbisnes dengan kita, untuk nak like dia rasa macam dia selamat, dia rasa macam dia boleh trust orang ni. Nampak tak? So that's the first one. So always look how you can actually like practice this thing called active listening. Alright? Okey, apa Kak Zurin pun ada cakap ni kan, dunia akhirat untuk beramal dan yatim. Amin, kita doakan semua benda tu. Seminar demi seminar saya pergi pamerkan orang yang berjaya capai 1 juta, tapi bila saya buat, kenapa tak seperti yang mereka? Apa tu sama? Apakah itu semua palsu? Itu saya tak gerti nak cakap, tapi kita tak perlu nak bersangka buruk dengan sesiapa, kita betulkan diri kita. Kita bersangka baik, mungkin disebabkan mungkin kita kekurangan ilmu ataupun mungkin like kita sentiasa bersangka baik supaya kita dapat meneruskan perjalanan tu. Sebab ini semua rezeki Allah, bukan maksudnya kau pergi seminar yang mahal-mahal whatever dia akan jadi. Tak, ini Allah punya kehendak, Allah punya takdir. Kalau Allah takdirkan kita memang jadi kaya dengan cara ni, kita akan jadi kaya dengan cara tu. Jadi kita tak perlu macam terlampau whatever. Mungkin dengan cara tu Allah tak benarkan kita untuk jadi kaya. Mungkin ada sebab-sebab tertentu, right? Okay, so active listening Tak, itu Melayu lah. Aku tahulah kau ni Mak Saleh. Ayu, aku tulis dalam bahasa Melayu. Nampak tu? Aktif. Nampak? Saya ni kan mix. Practice active listening. Kan aktif ni bahasa Melayu punya aktif. Nampak tak? Dulu kan, kau tahu tak, aku nak cerita sebab dia ni dah menyampuk aku dengan benda tu kan. Dulu, aku masa belajar English, English aku tak power So aku daripada Malaysia aku datang Singapura dan aku like buat, dan aku masuk course Toastmasters tau. Masa Toastmasters saya buat lah dalam English. Kan English aku kau tahu tak, grammar tu balik semua. You is very good. Aku cakap macam tu. Lepas tu masa dekat dia orang punya evaluation, dia cakap Abu, you have used some grammar mistakes. You are not you is, dia cakap kan. Aku cakap okay, I know. But do you understand or don't understand? Dia cakap, that's what I want. I want you to understand, not about the grammar. If you grammar very nice but you talk people don't understand for what? Kan, I don't have grammar but I talk people understand. That's more important. Aku cakap macam tu. Allahu Akbar. Alright. Wah, sama dengan skill saya belajar dalam kelas counselling. Alright. The art of act. Okay. Alright.
So itu sedikit pengalaman, alright. So first kali practice active listening, alright. Sentiasa pastikan awak mendengar pelanggan awak. Itulah communication skill yang paling power. The most important communication skill is listening, tahu tak? Listening is the best communication skill ever. Kalau you can master that, you can actually like master a lot of communication skill, alright. That's the first one. Second, saya nak just like type second one. Okay. Second one is like macam memahami pelanggan tau. Dia faham. Ataupun kita panggil empathy tau. Empathy. Okay, empathy. Kan, that means kita kita kena meletakkan diri kita ni dalam kasut customer kita dengan memahami dia punya feeling. Alright, sebab apa? Bila kita tak faham feeling customer kita, kita mungkin boleh menyebabkan orang tu mungkin marah dengan kita. Sebab kita tak faham dia. So sebab tu mungkin orang datang dengan perasaan marah dan sebagainya. Kita cuba letakkan dalam kita ni, dalam diri dia. Supaya benda ni penting. Okay, benda ni mungkin ada ingat, alah dia ni memang penyabar sebab tu dia macam tak. Benda ni skill. Kan, benda tu skill sebenarnya. So bila kita berada di tempat yang sebenarnya memerlukan kita punya perniagaan ni memerlukan kita, dan bila kita berdepan dengan customer-customer yang mungkin ada isu-isu tertentu, kita perlu meletakkan diri kita dengan diorang. Alright, so listen diorang punya problem tu. Cuba fahamkan apa yang sebenarnya diorang melalui. Cuba letak perasaan diorang dalam kita. Cuba melihat mata mereka, kan. So you kena connect dengan benda tu supaya awak boleh rasa apa yang dia rasa. So ini sebenarnya kalau awak boleh buat benda ni, saya tahu orang ni akan respect dan dia jadi loyal customer awak. Right, dia tak akan tinggalkan awak sebab dia faham awak, faham sangat perasaan dia. So ini adalah juga tip yang kedua untuk anda praktiskan dalam bisnes you. Alright, pastikan nombor 2 ni. So nombor 2 ni, you kena ada empathy terhadap you punya customer tadi. You kena memahami perasaan diorang. Alright, sebab kalau tak faham perasaan, memang memang takkan ada apa-apa benda. Alright, yang ketiga, nanti boleh, kalau nak tanya later boleh tanya. Yang ketiga ni, ini penting sebab tu kita berada dalam circle ni, alhamdulillah kita dah diajar ni. Okay, use positive words. Seboleh-bolehnya dalam bisnes dengan pelanggan ni, gunakan positive words. Kan, dengan pelanggan ni cubalah sudah upaya kita gunakan positive words. Boleh tak tulis semua ni, boleh tak tulis? Alright, tulis cepat. Betul. Okey, tolong type bagus macam Dr. Mariam, kan. Semua ni yang bagus ni, kan. Semua benda tu, ini nama dia interactive learning. Ini nama dia active communication. Active communication. Tadi saya cerita active listening. Active communication adalah kita buat macam tu, kan. Jadi 3 ni adalah menggunakan perkataan-perkataan ataupun ayat-ayat yang positif, kan. So bila kita mula menggunakan positive language, orang yang mungkin, customer kita yang mungkin berada dalam negative thoughts boleh berubah, kan. Sebab positive words ni boleh mengubah pemikiran seseorang yang kusut, yang seseorang dalam keadaan stres, yang seorang dalam keadaan tak tahu buat tindakan apa. Jadi kita kena gunakan very positive words. Daripada kita gunakan, jangan kita gunakan mungkin begini caranya, kan. Jangan tekan merah. Jangan cakap kita patutnya kita boleh tekan hijau. Kita jangan gunakan negatif terhadap customer, pada customer. Sebab benda ni sebenarnya memang satu benda yang boleh menimbul. Contohnya sebab tu saya suka ni Toastmasters tau, club ni. So bila kita berbual, kan, ada satu dua yang macam tu, tapi biasanya dia ajar kita macam mana kita nak give positive feedback yang buat dia macam rasa macam bestnya, tapi dia fikir balik mungkin ada kesilapan yang kita lakukan. Macam contohnya saya buat talk, kan, masa dekat ni dia cakap, okay Abu, dia start dengannya, Abu, you have a very wonderful voice, your voice are so soothing and you have a very good body language, lepas tu, and if you can add a bit of eye contact, it's going to be like perfect. Dia cakap macam tu tau. Padahal dia nak complain kita punya eye contact tu, tapi cara dia
dia letak benda tu buat kita macam teruja, kan? So positive words ni sangat-sangat penting untuk kita memastikan pelanggan kita ni suka kat kita, sebab dia tahu bila datang kat sini dia dapat positif. Dia dengar pun positif, dia rasa positif, dia rasa like ini akan menjadikan pelanggan awak ni datang balik kat awak. So this is number 4. Number 3 yang kita kena like include dalam kita punya cara untuk kita buat pelanggan kita ni melekat dengan bisnes kita, right? So itu adalah yang ketiga. Alright, keempat yang kadang-kadang kita juga terlepas pandang adalah nak zaman sekarang ni zaman sekarang dalam pandemik punya ni, nombor 4 learn or upgrade your technical skills. Alright, sebab hari ni sebab mungkin cara kita dengan pelanggan ni, saya turunkan supaya dia tak kacau kita. Okey, hari ni kan kalau kita tengok cara kita berjumpa dengan pelanggan mungkin online. Jadi kita perlu ada sedikit technical knowledge. Contohnya mungkin kita bercakap dengan email, ataupun kita dengan chat system, ataupun kita pakai Zoom. Kita mungkin nak handle kita pelanggan dengan benda. Jadi some technicality kena faham. Google Meet contohnya, dia suruh cakap can we have a Google Meet. Then kita kena macam ada sedikit understanding about all this. Betul tak? Clear Okay, so use positive words, have empathy on your own, betul. Positive validation, then correction. Okay, learn to upgrade or some of your those kind of like skill. Nampak mungkin benda ni tak ada kena-mengena dengan macam mana pelanggan boleh melekat. Hello, so ada pelanggan yang dia tak tahu, bila kita bagi dia macam information macam tu tanpa kita rasa macam marah untuk kita ajar dia, I tell you, these people will love you. Kan dia cakap benda tu simple pada kita, tapi pada dia adalah satu breakthrough, babe. Ada orang nak buat email, nak create email tu pun dia rasa macam satu benda yang susah, kan. Tapi bila kita ajar dia, pada dia is a breakthrough, babe. So sebab tu jangan ambil remeh benda-benda macam ni. Jadi some technical skills improve, especially and during this pandemic ni. Most of us akan use digital way of reaching kita punya customer, digital way kita actually communicate dengan dia orang. Jadi kita kena ada some technical skills supaya kita boleh actually bercerita dengan dia untuk dia faham. Contohnya you can actually use our apps dekat sini. Macam mana kita nak pakai apps tu, macam mana kita nak download benda-benda macam tu. Clear tak? So itu adalah yang keempat Abang Bu nak bagi pada anda. Hari ni nampaknya macam kita akan lari masa sikit sebab saya baru kelima tapi kelima ni mudah lah. Saya teruskan dengan cepat lah so supaya kita macam at least kita can cover for today. Alright, yang 5 ni I think this is a must lah. Kalau ini tak ada, then I think you are not suit to be in business. Okay, ni basically know your product, kan? Know your product maksudnya kita kena faham produk kita, betul tak? Kan, bila kita kena faham produk kita, apa yang kita jual, apa kebaikan dia, apa macam ni. Bila orang tanya, kita boleh actually like understand to answer question. Ini kalau produk sendiri pun kita tak faham, orang tanya, alamak, this one, kita cerita. Sebab ada juga servis macam tu. Saya juga terima banyak, bila ada something kita call, dia tak kasih some proper kind of like benda tau. Jadi dia buat kita macam rasa fed up dengan company, sampai kita boleh cakap, alah tak payah belilah, lain kali jangan use dia orang punya servis lah, macam tu. Sebab tu you kena understand your product and services. Alright, okay, boleh ke boleh? Kan, so lagi satu yang ni saya nak bagi tahu jugalah. So sometime, okay, mana dia? Okay, let me just type in nombor 6 nombor 6. Use common ground of bila communicate. Dia ni. Apa maksud ni? Maksudnya adalah, alright, bila kita berkomunikasi, cuba dapatkan medium yang sesuai dengan dia, dengan pelanggan kita. Kan, kita kena sesuai dengan pelanggan kita. So mungkin kita ni suka pakai maybe Instagram, kan, kita nak reply apa. Mungkin pelanggan kita is not those kind of like type. Jadi kita cari common ground, yang mana sebenarnya pelanggan kita ni lebih selesa. Right, bila kita jadikan dia lebih selesa, dia akan lebih nak berinteraksi dengan kita. Clear tak?
Kan? Sebab tu kita orang ni dia nak lebih connected dengan kita. Jadi kita cuba bila kita contact dia ataupun kita even jawab dalam email tu sendiri, kita tengok bahasa yang dia gunakan. Kita boleh communicate dengan bahasa dia supaya kita ada some common ground yang kita boleh actually like use. Faham tak? So benda tu juga sangat penting untuk kita bagi dia some feeling yang dia boleh serasi dengan kita, dia boleh melekat dengan kita, dia boleh rasa macam dia ni macam akulah. Benda tu penting untuk kita isikan dalam kepala otak kita punya customer. Alright, dan nombor 7 ni quite straightforward lah. Nombor 7 ni dia lebih kepada macam kita punya apa ni, what do you call that, yes, kita punya skill of clear communication. Maksudnya, okay, saya tulis, saya tekan supaya saya tak nak awak macam tak faham. 7, clearly, dia clearly communicate. Okay, sebab apa? Kadang-kadang dalam kegairahan kita ni kan, kegairahan kita cuba ni, kita akan mula macam tak communicate clearly. So ada juga kadang-kadang bahasa kita kan, kita mungkin berurusan dengan orang yang bukan daripada negeri kita, mungkin datang daripada Sabah kan. Jadi cara kita nak communicate kita clearly sampaikan. Mungkin bahasa kita ni tak dapat diterima ataupun dia tak faham. Jadi awak kena gunakan bahasa yang mudah untuk dia faham, komunikasi yang clear supaya tak laju sangat macam kami ada tak pernah tak awak dapat panggilan dia pun takut kita cakap hey hello takut dia ikut skrip je. Itu tak boleh. So mengikut skrip tu kalau you tak clear, you tak pandai, that is just a waste of time. You create all those sales script kan. You kena mula faham dan you kena train you punya staff ke macam mana apa nak buat. Dengar dia orang dulu, sebab the most important skill tadi apalah, listening skill. Alright, tapi kita perlu ada some script supaya kita punya communication tu boleh clear, supaya kita tak terlupa, kita tak macam jam sana jam sini, dia ada flow dia, jadi dia dapat terima dengan baik. Itu nama dia communication clearly. Boleh so itu yang ketujuh yang saya saya nak pastikan awak faham. Alright, dan nombor 8 adalah very simple. Maksudnya nombor 8 ni selalu kita kena ada macam feedback. Kita kena dapatkan feedback ataupun kita panggil dia forward feed. Dia bukan feedback feed front. Feed front kan, nampak? Feed front ataupun kita panggil dia measure kan. Kita nak measure kita punya rating. Alright, apa rating yang dia nak bagi pada kita punya servis kan, ataupun ada tak feed front yang dia nak bagi. Feed front ni macam yelah, kita nak tolak kita lagi maju ke depan, ada tak benda yang kita boleh macam upgrade kan. Jadi kita boleh siapkan form ke, ataupun mungkin selepas sesi tu kita ada satu hantar email kat dia orang untuk tanya beberapa soalan supaya kita dapat menilai kita punya effectiveness of kita punya call tadi ataupun follow up tadi. Sebab apa? You kena ada some metrics untuk you check benda-benda macam tu. Ini untuk apa tau? Untuk kita jadikan kita akan improve ourselves. Contohnya kita tanya, boleh tanya macam mana tadi customer service kita, adakah dia knowledgeable, faham ke, efektif tak. Benda-benda macam tu akan bagi kita some idea how we can improve kita punya customer service ni to better kind of level. Sebab the best customer service will make your pelanggan akan melekat dengan awak. Alright, seperti contohnya hantar time diorang birthday, just wish them a birthday. Kalau dia pelanggan bagus ke, macam you jaga, you hantar card, a cake even kan, ataupun just a simple message yang you hantar dekat handphone diorang. Okay, terima message happy birthday and wish you benda-benda ni walaupun nampak kecil, but that customer service akan jadikan orang melekat dengan awak kan. Dia akan rasa macam lagi best kalau awak ingat tari dia punya anniversary kan, anak-anak dia kan, semua ni awak dah buat some survey dan dapat benda-benda ni, dan bila kau hantar something dia akan feel overwhelmed. Dia cakap rasa wow, this is malahan benda ni akan buat dia pergi cerita dengan orang lain. I tell you I got benda-benda macam tu. So just measure yourself and get some good feedback. And lastly, it's all about ready. Okay. Nombor 9. Kita dah nak dekat habis. Alhamdulillah saya on time. Nombor 9 adalah will. Dia bukan willing tau, dia will. The will to learn. Right? Maksudnya kita ni ada sifat untuk nak belajar.
Kan maksud belajar ni untuk kita nak improve lagi. Kan kita nak improve lagi. Because kalau kita rasa kita dah bagus, then kita akan ketinggalan. Sebab tu we need to like keep on increasing the knowledge about the customer, the knowledge about our product. Kita kena sentiasa dalam idea of like how I can be better, how I can innovate new thing, how I can, so benda benda macam tu. Okay, so saya nak sangat you please like buat benda tu. Alright, maksudnya willing to learn. Apa mistake yang kita buat, apa yang kita boleh tambahkan. Mungkin saya boleh belajar daripada company lah, cara dia buat macam tu bagus lah. Saya boleh actually ikut company ni, dia apa yang dia buat. Kita belajar. Alright, kita belajar. So be willing to learn. Alright, will to learn supaya you boleh betul-betul menjadi satu company atau satu produk yang orang suka gila, babe. So these are some of the things that I want to share today supaya awak dapat sedikit idea untuk buat pelanggan awak melekat dekat kau. Tidur pun dia teringat produk kita. Aduh, ya macam tu. Kan best kan? Lepas tu dia cerita pula dengan orang lain, dia bawa orang lain apa benefit yang dia dapat. So benda ni akan jadikan kita berkembang dengan cepat. Sebab tu rukun dua dalam bisnes, dua rukun tadi, zakat tadi dan juga mendapatkan redha customer. So itu adalah rukun bisnes. Jadi untuk mendapatkan redha customer adalah kita bagi dia yang terbaik. Ini antara benda yang saya rasa you boleh take it as learning today dan apply. Bukan awak perlu apply semua dalam satu masa, tapi you can ada something. Oh ya, aku nak apply benda ni. Ada tak aku apply dalam benda ni dalam bisnes aku? Ada, okay, pass. Yang ni okay, aku kena betulkan. Yang ni okay, I'm learning. So benda-benda macam tu. So benda ni akan bagi awak banyak benda-benda yang baik untuk bisnes awak. Jadi Abang Abu harap apa yang kita kongsikan hari ini pastinya memberi sedikit manfaat kepada anda dalam menjadikan bisnes anda ni satu bisnes yang buat pelanggan awak tu suka sangat untuk berurusan dengan awak, berniaga dengan awak, mendapatkan produk awak, servis awak. Malah mereka sangat bangga untuk bersama dengan awak dan juga mereka juga akan spread dengan kenalan mereka dan sebagainya. Jadi itulah yang kita dapat sama-sama hari ini. Jadi saya nak baca sikit. Okay, use positive word. Kak ni siapa ni? Kak Zurin cakap use positive words. Okay. Alright. Good. Okay, apa lagi? Kita ada siapa lagi? Alright, positive validation then correction. Okay, setuju. Kena sentiasa upgrade. Okay, kena Farid Magli. Kena faham produk. Okey, betul, setiap pagi mesti cakap dengan minda untuk jadi otak dan diri positif. Brother Hamdan ada kat sini. Hamdan cakap awesome. Belajar daripada kesilapan Asna. Alhamdulillah, best topik. Terima kasih, insyaAllah. Okey, jadi hari ini kita dapat belajar sesuatu dalam segmen ilmu. Saya harap perkongsian ni dapat memberikan awak sedikit sebanyak like benda untuk kita nak like buat supaya pelanggan kita ni melekatkan kita. Sebab bila pelanggan melekat, maka kita akan menambahkan pendapatan kita, revenue bertambah kan, dan juga kita dapat buat baik kepada pelanggan kita. Alright, so itu sajalah untuk hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi esok dalam masa yang sama dengan topik yang pasti memberikan anda sedikit sebanyak apa ni ilmu yang kita akan kongsikan sama-sama, right? Jadi saya doakan kepada anda semua yang hari ini hadir, yang buat sharing, yang share benda ni pada orang lain, yang komen, yang tekan like, tekan love, dan saya sangat berterima kasih kepada semua yang share benda ni sebab saya nak benda ni akan sampai pada ramai orang lagi. Mudah-mudahan kebaikan ni akan terus bertambah dan bertambah, right? Jadi saya doakan semua yang hadir pada hari ini, Allah akan permudahkan urusan kita. Allah akan jadikan kita orang-orang yang sentiasa diberikan keikhlasan hati dalam buat kebaikan. Mudah-mudahan segala kebaikan yang kita buat, segala perkara yang kita buat, Allah redha dan Allah berikan ganjaran yang sewajarnya di dunia dan di akhirat. Dan saya juga doakan mudah-mudahan anda sentiasa berada dalam iman yang tinggi dan takwa yang kuat. Mudah-mudahan Allah juga berikan kita kesabaran di masa menghadapi segala ujian dan juga diberikan ilham untuk bersyukur bila kita mendapat kejayaan-kejayaan yang boleh melupakan diri kita, right? Jadi saya harap sangat kita teruskan perjalanan ni, bawa lagi adik-adik ramai, kita kembangkan ilmu wang dunia akhirat ni, kita panggil dia eat
Allah supaya kita terus dapat melakukan kebaikan diri kita dan juga untuk orang-orang lain. Alright. So itu sajalah daripada Abang Abu, dan saya juga memohon doa-doa anda semua untuk kesembuhan saya punya cough ni. Mudah-mudahan saya boleh dapat vaksin yang kedua sebab lama sangat tunggu sebab sebab cough. Saya harap anda semua boleh doakan insya-Allah. Right? So itu sajalah daripada Abang Abu. Insya-Allah kita sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan kita berselawat dulu. InsyaAllah lepas tu kita akan bersurai dan kita jumpa lagi esok. Right? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta Allah ya Muhammad, anta misbahus suduri, anta Allah ya Muhammad, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta Allah ya Muhammad, anta misbahus suduri, anta Allah ya Muhammad, anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu